Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak ceritakan pasal kes yang tengah viral gila semalam guys. Pasal seorang perempuan yang katanya telah pregnant dan dianiaya oleh boyfriend dia sendiri guys. Teman lelaki dia yang buat dia guys. So benda ni tengah viral gila tau kat TikTok sekarang ni. And ramai gila yang buat konten pasal ni. Aku perasan lah memang ramai sebab orang kesian dekat perempuan tu. Dia dah lah pregnant, lepas tu dia telah oleh boyfriend dia. Tak boleh lah sebut. YouTube ni memang dengki sikit ya dengan aku. Okay guys, by the way, video ni aku nak cakap yang aku tak boleh nak letak grafik yang banyak sangat, video yang banyak sangat, ataupun gambar yang banyak sangat tau guys. Sebab YouTube memang dia macam red flag kat aku sekarang ni. Gitu. Korang enjoy je lah apa yang aku ceritakan hari ni, okay? So, konten ni dia boleh jadi macam agak sensitif tau sebenarnya. So, korang pernah tak lalu dekat FYP korang pasal benda ni guys? Pasal berita yang agak menggemparkan Malaysia lah. Sebab selalunya benda ni jadi kat luar negara tau. Tapi, korang tahu tak benda ni jadi dekat negara kita. Dan remaja dekat negara kita yang buat benda ni guys. So, dikatakan boyfriend dia kan dia kata nak tutup aib keluarga dia guys, ataupun aib diri sendiri guys. So aib apa yang boyfriend dia sebenarnya nak sembunyikan daripada pengetahuan umum sampai dia boleh buat macam tu sekali dekat girlfriend dia. So sebelum korang tengok video ni, korang jangan lupa like dulu, komen dan juga subscribe, dan korang jangan lupa untuk tengok video ni sampai habis tau guys. Okay guys, so jom kita start. Nak jadikan ceritanya, kejadian ini terjadi dekat dalam sebuah kebun kelapa sawit guys. Benda ni terjadi dekat Jalan Sungai Limau Besar dekat Sabak Bernam, Selangor guys. Kes ini terjadi dekat dalam negara kita. Tak disangka lagi ya, walaupun selalu benda-benda yang macam agak agresif macam ni kita selalu dengar dekat luar negara kita kan. Nak tak nak percaya benda ni jadi kat dalam negara kita. So, apa sebenarnya motif ini tak nak sebut lah betul-betul kan. Benda ni jadi disebabkan ada perselisihan faham antara suspek dan juga mangsa pada awalnya tau guys. So nak jadikan ceritanya, suspek tu adalah seorang lelaki yang berumur awal 20 tahun guys, manakala mangsa ialah seorang wanita yang berumur 21 tahun. So wanita ni lebih tua lah daripada suspek sebenarnya. So benda ni jadi dipercayai apabila lelaki ni dia bawa girlfriend dia, suspek bawa mangsa menaiki kereta ke dalam kebun kelapa sawit pada pukul 10 malam waktu kejadian guys. So nak jadikan ceritanya, lelaki ni adalah lepasan college, dia macam graduan lah juga kan. Dan sebenarnya pada awalnya benda ni terjadi disebabkan pergaduhan mulut. Diorang bertengkar sesama sendiri sampai akhirnya lelaki tu ataupun suspek tersebut bertindak menghabiskan nyawa mangsa tersebut dekat tempat kejadian guys. So dikatakan suspek lelaki ni dia kenal mangsa ataupun wanita tersebut sejak setahun yang lepas tau guys. Dan dikatakan waktu tu masa diorang tengah bincang-bincang, lelaki tu dia naik berang tau, sebab wanita tu tak nak dengar cakap dia tau guys. Lelaki tu dia minta perempuan tu untuk merahsiakan kehamilan wanita tersebut disebabkan dipercayai wanita ataupun mangsa tersebut telah hamil, pregnant luar nikah guys. Diorang mengadakan hubungan itu sebelum diorang bernikah guys. Dan wanita tu dia pregnant waktu tu umur dalam 4 bulan macam tu lah. Wanita tu dia macam tak setuju lah untuk merahsiakan. Macam dia nak terus terang lah dekat orang kampung, dekat orang luar yang dia tu sebenarnya pregnant anak lelaki tersebut. So bila lelaki ni macam bincang-bincang, perempuan tu tetap degil lah, tak nak dengar cakap lelaki tu. So lelaki tu pun naik hantu guys. Dia macam marah gila-gila lah sampai terjadilah pergelutan antara suspek dan juga mangsa guys. So nak jadikan ceritanya, apa yang lagi scary, lelaki tu selepas lelaki tu menghabiskan nyawa mangsa, dia menoreh perut mangsa guys yang tengah pregnant. Kau bayangkanlah perempuan tu tengah pregnant 4 bulan, lepas tu dia toreh pula perut perempuan tu weh. Sumpah lah aku tak faham apa motif dia sebenarnya. So lepas dia toreh perut mangsa tu, aku tak tahu dia keluarkan baby tu ke apa, dekat kebun kelapa sawit, dekat tempat yang sama, tempat kejadian guys. So nak jadikan ceritanya,
lepas tu suspek lelaki tu lepas buat semua tu, dia boleh balik ke rumah dia balik. And then dia datang balik ke tempat kejadian keesokan harinya pada pukul 7 pagi. Korang tahu tak kenapa dia datang balik ke tempat tu? Sebenarnya lelaki tu dia berniat untuk membakar mangsa sekali lagi menggunakan minyak petrol. Ganas gila lelaki ni, dia tak cerita apa doh sampai boleh buat macam tu sekali. Kalau aku lah kan dah buat benda ni, aku akan rasa macam bersalah gila weh. Tapi aku tak akan buat lah. Wallahualam. Nauzubillah min zalik. Aku tak akan buat. So, dikatakan lelaki tu buat macam tu, dia nak bakar semula mangsa adalah untuk melupuskan mayat dan cuba untuk membuang barang bukti guys. Supaya benda ni tak sampai ke pengetahuan polis. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya apa? Turun ke tanah juga. Macam tu lah, kantoi jugalah akhirnya. Tapi akhirnya benda ni kantoi juga tahu. Bila mana ada seseorang terjumpa mayat wanita terbakar dekat dalam kebun kelapa sawit tersebut guys. So, selepas dia jumpa benda tu, dia terus pergi buat report polis. Boleh jadi macam dia ni saksi kejadian lah. Dan seterusnya, punyalah polis ni cepat gila buat kerja kan. Suspek terus ditahan di rumah keluarga beliau pada pukul 1.45 petang di Sungai Besar. Dan korang tahu tak, sebenarnya mayat mangsa tu dia terbakar hampir 60% guys. Dan dia telah dibawa ke hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat guys. So, nak jadikan ceritanya, aku ada dengar lah yang sebenarnya laki tu, suspek ni, dia enggan memberitahu semua orang yang wanita ni pregnant adalah disebabkan laki tu sebenarnya dah bertunang dah pun guys. Dia bertunang dengan orang lain. So, dia tak nak tunang dia tahu yang dia ni ada anak luar nikah ataupun ada hubungan lain dengan orang lain. So, dia suruhlah girlfriend dia ni untuk tutup perkara ni supaya dia boleh tutup aib dia guys. Macam tu. So, macam sumpah scary gila lah. Macam berani gila laki tu buat benda-benda macam ni. Aku tak tahulah apa perasaan tunang dia. Kalau betul lah benda ni lah. Kalau betul ni aku tak tahu betul ke tak. Tapi kalau betul lah, aku tak tahu apa perasaan tunang dia dapat tahu yang yelah tunang dia ni, laki ni ada hubungan perempuan lain sampai ada yelah anak luar nikah weh. So apalah perasaan tunang dia ni, keluarga dia ni dan keluarga mangsa guys. So yang ni aku tak tahu betul ke tak weh. Tapi aku rasa macam kalau betul lah kan, aku rasa memang hancur gila perasaan tunang dia weh. Dah lah dia tahu hubungan tunang dia ni dengan laki ni. Lepas tu dia tahu pula laki dia ni pergi buat something pula dengan perempuan tu. Lepas tu dia pergi kiokkan. Ya Allah ya Tuhan, aku tak tahulah. Okay guys, so sekian itu sahajalah kes pasal wanita hamil di oleh seorang lelaki yang tak berperi kemanusiaan langsung ya. So, salam takziah buat keluarga mangsa. Semoga kes ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita sebagai nurtizen kita doakanlah yang terbaik. Macam tu. Kepada siapa-siapa yang aku rasa yang menyebarkan gambar mangsa, aku rasa macam tak baik lah sebab benda ni boleh kata macam aib tau sebenarnya. Kalau korang nak sebarkan lelaki tu tak apa aku rasa sebab yelah dia dah buat jenayah pun sebenarnya. Okay guys, so kepada adik-adik, kepada orang dewasa di luar sana, silalah jaga keluarga korang, ambil perhatian, jangan sampai jangan sampai nasi jadi bubur. Apa benda aku cakap ni? Okay, jagalah kehormatan diri anda gitu. Okay, so itu sahaja hikmat nasihat daripada saya yang hina ni. So aku rasa itu sahaja. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Okay guys, jaga diri always, stay safe. Bye.